Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1051. Antara paparan utama. Sama-samalah kita raikan demokrasi. Mengapa Kariah curi duit masjid? Apabila kejahilan tidak mendapat bantuan. Berniaga vaksin pun ada untung dan rugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam keras tindakan pihak polis menyiasat pimpinan Angkatan Muda Keadilan AMK dan Ikatan Demokratik Malaysia Muda yang terlibat dalam perhimpunan dan penyerahan memorandum bantahan kepada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki baru-baru ini. Bantahan keras juga saya nyatakan terhadap pihak polis atas tindakan mereka menyiasat Ahli Parlimen Kolai Teo Ni Ching berhubung siaran media sosial berusia 5 tahun yang telah dikongsinya, kata beliau. Presiden Keadilan itu turut membantah tindakan polis memanggil Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik berhubung kehadirannya menyaksikan penyerahan memorandum kepada pihak SPRM. Langkah ini ternyata satu bentuk intimidasi dan tekanan oleh pihak berkuasa terhadap pimpinan pembangkang dalam menyikapi gejala rasuah di negara ini, katanya. Saya menggesa Ketua Polis Negara untuk menghentikan gangguan terhadap mereka ini, tegas Anwar lagi. Apa pula jenayah yang dilakukan AMK, Muda, Ni Ching dan Mazli? Dahulu, Ketua AMK Akmal Nasir dalam kenyataannya berkata, pihaknya telah membuat satu laporan polis di IPD Dawangi pada Jumaat minggu lepas yang diikuti dengan laporan polis oleh AMK negeri di setiap negeri masing-masing bagi menggesa siasatan dijalankan terhadap Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Ini adalah susulan kontroversi pengakuan Azam Baki bahawa akaun sistem depository pusat CDS saham miliknya tetapi menggunakan wang adiknya untuk pembelian saham dan waran yang dianggarkan bernilai jutaan ringgit, jelas Akmal. Menurut beliau, AMK mengambil kira pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang acuh tidak acuh dalam krisis SPRM. Justru AMK meneruskan desakan melalui konvoi Selamatkan SPRM bagi menyampaikan bantahan ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Kata Akmal, ekoran konvoi bantahan ini, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM telah memanggil beberapa orang kepimpinan AMK untuk hadir ke IPD Putrajaya pada Rabu 12 Januari untuk disiasat di bawah Akta Perhimpunan Awan. Antara yang dipanggil adalah beliau sendiri, Naib Ketua AMK Esteban Setiausaha AMK Syukri Razak dan Ketua AMK Wilayah Persekutuan P. Prabakaran. Sementara kami akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis, intimidasi terhadap pemberi maklumat maupun kumpulan pendesak perlu dihentikan segera dan sebaliknya, Azam Baki perlu dicutikan untuk siasatan rapi dapat dijalankan. Malangnya, pada masa yang sama, kerajaan terutamanya Perdana Menteri dilihat masih pasif dan tidak menghiraukan gesaan orang ramai agar darurat integriti ini segera dipulihkan, tegasnya. AMK berpendirian untuk meneruskan desakan sehingga krisis integriti ini ditangani dengan lebih serius oleh pihak kerajaan. Justru, AMK akan menyerahkan memorandum rakyat di hadapan bangunan Parlimen ketika persidangan khas Parlimen pada 20 Januari 2022. Bagi menjadikan serahan memorandum ini sebagai referendum kebimbangan rakyat, AMK akan mengadakan konsultasi bersama para aktivis, kumpulan masyarakat sivil, NGO-NGO, aktivis mahasiswa serta kumpulan-kumpulan pendesak yang lain, ujar Akmal yang juga Ahli Parlimen Johor Bahru. Sementara itu, Ahli Parlimen Kulai Teo Ni Ching berkata beliau disiasat berhubung siaran Facebook yang dikongsikan di halaman Facebooknya pada tahun 2017. Mereka menyiasat tindakan ini mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Saya telah memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis dan kenyataan saya direkodkan di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah semalam di Ibu Pejabat DAP Malaysia. Saya ditemani peguam saya Syarizan Johan. Saya tetap dengan apa yang saya tulis iaitu mempertahankan hak bersuara yang dilindungi oleh Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan.
Sumber polis harus digunakan untuk memerangi jenayah sebenar yang memberi kesan kepada mangsa sebenar dan bukan menjadi alat untuk menakut-nakutkan orang ramai daripada menyatakan fikiran mereka. Tindakan mengkritik kerajaan atau institusi pemerintahan tidak boleh dianggap sebagai jenayah, tegas Ni Ching. Bagaimanapun, beliau menyifatkan Inspektor Farhan yang menemu buangnya sangat profesional, sopan dan mesra. Difahamkan Ni Ching disiasat kerana berkongsi hantaran pelukis aktivis Fahmi Reza dengan kaption pertahankan kebebasan berekspresi, kebebasan bersatira. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian yang boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Nampaknya kerajaan keluarga Malaysia telah lupa kepada Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik dengan Pakatan Harapan pada 13 September lalu dan terpakai sehingga Parlimen ke-14 dibubarkan. Dalam perkara 9.1, MOU tersebut menyatakan bahawa kerajaan dan pakatan bersetuju bahawa tiada apa-apa perkara sekalipun yang terkandung di dalam Memorandum Persefahaman ini yang akan memberi kesan kepada peranan, hak dan tanggungjawab Pakatan Harapan untuk seimbang, mengawasi, meneliti dan memastikan kerajaan bertanggungjawab terhadap Parlimen termasuk memastikan ketelusan, integriti dan keberkesanan kerajaan dalam mengendalikan isu rakyat. Justru marilah kita bersama-sama meraihkan demokrasi, menerima kebebasan bersuara dan kritikan rakyat demi membina semula negara. Untuk rekod, memorandum itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi pihak kerajaan, Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng, Ahli Parlimen Kota Raja Muhammad Sabu dan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Medias Tangau, kesemuanya bagi pihak Pakatan Harapan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa turut menjadi saksi MOU tersebut. Cepatnya pemimpin kerajaan keluarga 69 lupa akan janji yang sudah dimeterai. Biasanya pencuri akan dikecam, tetapi kali ini Daniel Iskandar yang mencuri duit tabung masjid mendapat respons yang berbeza daripada netizens dan pemimpin Pakatan Harapan. Pada 13 Januari lalu, Daniel 19 tahun dijatuhi hukuman penjara 10 hari dan didenda RM4,000 oleh mahkamah selepas tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan yang dikenakan terhadapnya. Tahu apa salah awak? Duit orang bagi dalam tabung untuk masyarakat dan pembangunan masjid. Awak curi dan letak dalam bilik jenazah pula. Harap benda ini jadi pengajaran dan kesedaran pada awak, kata Magistrate Nur Muhammad Fadli Nin Azlan, lapor utusan online. Hukuman penjara 10 hari itu bermula dari tarikh tertuduh ditangkap pada Ahad. Bagaimanapun, Daniel boleh dipenjara selama 5 bulan jika sekiranya gagal membayar jumlah denda tersebut. Mengikut laporan, Daniel didakwa cuba mencuri tabung kepunyaan Masjid Al-Islahiyah di kilometer 28 Kuang, Rawang dengan mengheret dan menyorokkan tabung itu di dalam bilik mandi jenazah. Kesalahan itu dilakukan pada jam 11.58 malam 8 Januari lalu. Daniel dituduh mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 511 yang mana hukuman bagi seksyen itu memperuntukkan penjara maksimum 10 tahun dan boleh juga dikenakan denda. Dalam prosiding tersebut, tertuduh diwakili Peguam Azman Abdullah yang bertindak secara sukarela pro bono memohon mahkamah mengenakan hukuman ringan. Menurut Peguam Azman, pengakuan bersalah Daniel menjimatkan masa mahkamah selain tertuduh terdesak menggunakan wang ketika kejadian kerana datuknya yang sedang sakit memerlukan perbelanjaan. Tertuduh merupakan anak sulung dan ibu bapanya telah bercerai sejak berusia 8 tahun. Dia tinggal dengan datuknya berusia 70-an dan mereka bukan orang senang. Makan dan minum juga daripada sedekah jiran-jiran, kata peguam itu. Peguam itu turut membangkitkan perbuatan pihak tertentu yang mengambil video seperti yang tersebar di laman sosial yang tidak wajar kerana ia secara tidak langsung telah menyebabkan tertuduh tertekan. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Wan Nur Iman Wan Ahmad Afzal memohon mahkamah menjatuhkan hukuman setimpal dengan mengambil kira faktor kepentingan awam selain bagi mencegah daripada orang lain melakukan kesalahan serupa. Terdahulu, Daniel dalam satu video yang tular telah dimandikan seperti jenazah oleh pengurusan sebuah masjid dan dilumur dengan kapur barus oleh sekumpulan pengurusan masjid sambil diawasi oleh beberapa penduduk kampung berkenaan. Jika membeli ubat pun keluarga Daniel tidak mampu, bagaimana hendak mendapat RM4,000 untuk membayar denda? Pastinya remaja tersebut akan meringkuk dalam penjara bersama-sama banduan yang lebih dahsyat jenayahnya. Sebilangan netizens mengecam perbuatan pihak masjid dan penduduk kampung terhadap remaja tersebut. Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbi Muda menyifatkan tindakan mandi jenazah dan sebar video kepada umum adalah amat keterlaluan. Maruah dan aib dia perlu dijaga.
Apa hak ahli jawatankuasa masjid pelakuan seperti itu? Hukuman penjara 10 hari sebenarnya lebih daripada memadai, ujar beliau dalam satu kenyataan. Menurut beliau, pemuda amanah akan membantu keluarga remaja terbabit untuk membayar semua denda RM4,000 yang dikenakan serta membelikan ubat datuk beliau. Remaja 19 tahun ini juga perlu peluang kedua. Kita perlu membantu, tegas Hasbi. Dalam pada itu, Angkatan Wanita Amanah Awan Nasional menerusi ketuanya, Aiman Atirah juga menyatakan kesediaan untuk membantu membayar denda bagi pihak remaja tersebut. Mencuri itu perbuatan yang salah, tetapi mengapa kita membela remaja ini? Menurut satu sumber, banyak masjid yang menerima sumbangan ribuan ringgit setiap hari Jumaat. Kutipan boleh mencecah sehingga RM2,000. Ada masjid yang dapat mengutip sehingga RM6,000. Difahamkan, masjid di Bandaraya boleh mengutip sebanyak RM12,000 sebulan. Kemana pergi wang masjid ini sehingga ada qariah yang sakit, tidak disantuni dan kecurian tabungnya berlaku? Jawabnya, ada sesuatu yang tidak kena dengan prioriti pihak pengurusan masjid. Sumber berkata banyak masjid menggunakan wang sumbangan qariah untuk membayar ribuan ringgit kepada Ustaz Sampul. Jika Ustaz Sampul tersebut pandai buat lawak, menyanyi atau kaki jerkah, ramai yang akan menyumbang. Sumber mendakwa ada masjid yang mengagihkan kutipan semasa ceramah Ustaz Sampul kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk Ustaz Sampul, satu bahagian dirembat pengurusan masjid dan satu bahagian dimasukkan ke dalam akaun bank masjid. Manakala qariah yang susah diabaikan, tidak hairan jika ada individu dan ahli parti politik yang berebut mahu menjadi ahli jawatankuasa masjid. Mereka ini entah ada membayar cukai atau tidak kepada lembaga hasil dalam negeri. Kita tidak tahu. Bukan semua masjid begini. Namun, melihat kekerapan berlakunya kecurian tabung masjid, sepatutnya membuat ahli jawatankuasa berfikir, salah siapakah sebenarnya sehingga qariah sanggup mencuri wang tabung di masjid sendiri? Setelah tular pelbagai pihak yang menyelar tindakan pihak masjid terhadap Daniel Iskandar yang mencuri duit tabung masjid, timbul pula cerita di sebalik penderaan tersebut. Menurut Malaysia Gazette, Datuk kepada remaja yang mencuri tabung masjid mendedahkan bahawa beliau yang meminta ahli jawatankuasa masjid Islahiyah membuat laporan polis kerana mahu cucunya menjadi insan berguna. Rosli Siddiq juga memberitahu Malaysia Gazette bahawa cucunya seorang remaja bermasalah dan baru terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Tidak dinafikan tentulah datuknya mengenali cucunya sendiri. Tetapi bijakkah tindakan beliau menghantar cucunya yang berusia 19 tahun itu ke penjara? Kenyataan Datuk Daniel ini membuka satu lagi lipatan kebobrokan dalam sistem sosial di negara ini. Beliau mungkin tidak nampak ruang lain untuk membantu cucunya menjadi insan yang baik. Namun, adakah tiada lagi keinsanan dalam masyarakat kita? Misalnya, kaedah kaunseling. Sudahlah dimalukan, remaja itu juga dijatuhi hukuman penjara 10 hari dan berhadapan dengan tambahan 5 bulan jika gagal membayar denda sebanyak RM4,000. Kita tidak salahkan mahkamah kerana hakim menghukum berdasarkan fakta kes. Namun, penjara bukan tempat untuk remaja itu menjadi budak baik. Ia juga bukan tempat untuk merawat atau memulihkan ketagihan dadah. Pendakwah terkenal Dr. Abdul Basit Abdul Rahman pernah meriwayatkan kisah seorang budak lelaki telah ditangkap oleh ahli jemaah masjid kerana mencuri duit dari tabung masjid sekitar tahun 2012. Menurut Abdul Basit, apabila mendengar berita tersebut, ahli-ahli jemaah masjid marah sehingga pakat nak pukul budak lelaki tersebut. Budak mencuri tabung masjid. Korek tabung, angkat. Curi. Pakcik yang jaga masjid, tangkap dia. Semua pakat nak pukul, kecuali pengurusi masjid. Mana pengurusi kita? Pengurusi masjid hebat. Setara dengan pengurusi kita ni. Lah, dia kata, jangan pukul. Bawa budak tu ke saya nak jumpa. Bila mari dia tanya, dia kata, adik, kenapa adik mencuri? Ini soalan tuan-tuan. Sambil cerita, inilah projek bagaimana nak suruh orang sayang masjid. Dia kata, bapak saya tak bagi saya duit. Cikgu sekolah besok nak beli buku ni. Duit memang saya tak dapat. Pengurusi masjid yang mendengar penjelasan budak lelaki tersebut sebab lalu menitiskan air mata. Beliau sedih kerana pada saat masjid dapat berbelanja membeli makanan yang banyak untuk ahli jemaah berbuka puasa. Tetapi ada rupa-rupanya anak qariahnya yang tidak mampu membeli buku sekolah. Pengurusi masjid itu kemudian melantik budak tersebut sebagai anak angkat masjid. Hari ini saya mengisytiharkan kamu anak angkat masjid. Mu nak apa? Jumpa saya. Nak duit ke, nak baju sekolah ke, nak makanan ke, jumpa saya. Mu jadi anak angkat masjid. Mu kena salat 5 waktu di masjid. Semua majlis ilmu, majlis Quran kamu hadir. Alhamdulillah, budak tu hari ini menjadi penunggu setia masjid, budak yang baik. Bagaimana kalau kita halau dia hari itu? Tuan bayangkan bagaimana kalau kita pukul budak tu hari itu? Dialah yang menjadi manusia yang akan berdendam dengan masjid, tidak menjadi pencinta masjid.
budak itu mungkin menjadi seorang pendendam. Teknikal. Ini Alhamdulillah, dia kata budak ni dia jadi budak baik. Sekarang ni kalau tak ada jaga dia, jadi jaga masjid, tolong buka pintu, tolong apa tika, tolong buka lampu, Alhamdulillah. Mungkin budak itu latar belakang budak itu tidak sama dengan Daniel. Tetapi natijahnya tetap sama jika kita tersalah langkah menanganinya. Impak penggunaan dadah sama dengan meminum arak kerana ia boleh memabukkan serta menghilangkan kewarasan akal. Seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap perkara yang memabukkan itu arak dan setiap arak itu haram. Hadis riwayat Muslim. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Zulkifli Abdullah berkata, terdapat 142,199 orang terlibat dengan penyalahgunaan dadah termasuk penagih dadah yang didaftarkan pada 2019. Menurut beliau, ketagihan dadah merupakan penyakit kronik yang berulang mengikut terma perubatan. Jika kita mahu layan penagih sebagai penjenayah, ia tidak akan membantu untuk memulihkan mereka. Tindakan yang diambil terhadap mereka juga perlu seimbang, katanya lapor Sinar Harian. Zulkifli berkata masyarakat tidak boleh menyisihkan penagih dadah kerana golongan itu adalah pesakit yang wajar diberikan peluang menerima rawatan dan pemulihan. Tanggungjawab membantras penyalahgunaan dadah bukan hanya terletak di bahu pihak berwajib, bahkan membabitkan semua lapisan masyarakat. Pengerusi masjid yang diceritakan oleh Abdul Basit menggunakan pendekatan berdakwah secara lembut, sabar dan berhikmah, bukan dengan kekerasan dan mengaibkan. Marilah kita membuka ruang untuk menyelamatkan sesama umat Islam yang terjebak dalam penagihan dadah dan bukan terus menghukum mereka. Kita amalkan keindahan, kelembutan dakwah. Presiden Persatuan Hospital Swasta Malaysia APHM, Datuk Dr. Kuljit Singh menggesa kerajaan mempertimbangkan implikasi harga siling terhadap pengamal kesihatan yang telah membeli vaksin secara pukal dengan kos yang lebih tinggi. Kami menyokong usaha kerajaan untuk mempromosikan ekuiti vaksin yang penting untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun penting bagi kerajaan menjalankan tugas demi kepentingan rakyat, kami berharap kerajaan juga mempertimbangkan implikasi kewangan dasar ini kepada industri, terutamanya bagi pengamal yang membeli dalam jumlah yang besar pada harga yang lebih tinggi pada peringkat awal dan masih belum menyelesaikan vaksinasi komersial, kata Kuljit seperti dipetik Malaysia Kini. Berkuat kuasa esok, harga runcit maksimum per dos bagi vaksin jenama CoronaVac keluaran Sinovac adalah RM77, manakala jenama Covilo keluaran Sinopharm pula RM61. Harga siling ini akan dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasaan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Bagi harga borong per dos untuk kedua-dua vaksin COVID-19 tersebut, maksimum ditetapkan bagi jenama CoronaVac keluaran Sinovac ialah RM62 dan jenama Covilo keluaran Sinopharm pula RM49. Demikian pengumuman yang dibuat oleh Menteri COVID-19 Khairi Jamaluddin dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berhubung harga borong maksimum dan harga runcit maksimum bagi dua produk vaksin COVID-19. Penentuan harga vaksin COVID-19 hanya melibatkan vaksin yang berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD, KKM. Harga borong maksimum dan harga runcit maksimum bagi kedua-dua vaksin ini akan berkuat kuasa pada 15 Januari di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Harga runcit maksimum yang ditetapkan tidak termasuk caj perkhidmatan dan caj barangan pakai buang yang digunakan ketika suntikan vaksin COVID-19. Penentuan harga maksimum ini secara asasnya dibuat berdasarkan harga perimportan dan harga pasaran semasa, kata mereka. Menurut Khairi dan Alexander, senarai dan harga vaksin COVID-19 akan dikaji secara berterusan dan akan ditambah baik atau digugurkan berdasarkan penilaian situasi, pasaran dan keperluan semasa. Setiap fasiliti kesihatan swasta yang mendapat kelulusan kerajaan untuk menawarkan private purchase vaccination diwajibkan mempamerkan harga jualan vaksin COVID-19 untuk rujukan orang ramai dalam meningkatkan ketelusan maklumat harga vaksin. Mereka juga menegaskan mana-mana individu atau syarikat yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan boleh dikenakan tindakan penalti. Bagi kesalahan menjual melebihi harga maksimum, individu boleh didenda oleh mahkamah sehingga RM100,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya atau dikompaun sehingga RM50,000. Manakala syarikat boleh didenda sehingga RM500,000 atau dikompaun sehingga RM250,000, tegas mereka. Khairi dan Alexander menjelaskan bahawa harga siling perlu ditetapkan untuk mengelakkan vaksin dijual dengan harga terlalu tinggi di pasaran swasta. Keputusan KKM dan KPDN SCP menentukan harga siling vaksin dilihat sudah betul
demi menangani permainan harga bahan tersebut sekaligus menjaga kebajikan rakyat. Pada 17 Disember tahun lalu, Kuljit berkata APHM sedia membantu Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan imunisasi dos penggalak kepada rakyat negara ini. Menurut beliau, langkah ini dapat menggalakkan mereka yang sudah lengkap 2 dos vaksin untuk mendapatkan pula imunisasi perlindungan tambahan itu. Kami sedia bekerjasama dengan pihak kementerian dan agensinya Protect Health dengan menawarkan apa sahaja sumber yang dimiliki hospital swasta, katanya lapor utusan online. Kuljit berkata banyak hospital swasta di negara ini sudah menawarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan booster kepada warga emas berdasarkan temujanji ditetapkan dalam aplikasi MySejahtera. Sekarang pun kami sudah membuka perkhidmatan ini kepada semua berdasarkan kriteria digariskan kementerian dan ia terbukti berjalan lancar tanpa ada sebarang masalah, tegasnya. Kalau sudah kata tanpa sebarang masalah, janganlah cipta masalah dengan membangkitkan harga silin vaksin. Kalian sudah menjana keuntungan yang banyak menjual vaksin kepada rakyat termasuk yang dipaksa. Sekarang masa untuk kalian menunjukkan apa yang kalian kata kerjasama dengan KKM dan agensinya. Orang awam sudah lama menderita akibat COVID-19 dan kesan sampingannya daripada segi sosial dan ekonomi. Adat berniaga tentulah ada untung ruginya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.